Okay, Assalamualaikum and a very good day. So hari ni kita akan sambung chapter 7 which is the transformation of stress and strain. Okay, so kalau kita tengoklah yang sebelum ni kita hanya fokus kepada axial loading dan connection under transverse loading. So axial loading tu contohnya chapter 1, 2 and 3. Lepas tu and 4, 5 lah. Okay, so untuk transverse loading tu contohnya dalam beam yang kita belajar. Okay, so sekarang ni jika kita consider lah, okay, satu structural members ataupun machine components yang mempunyai banyak loading condition. Okay, so kita boleh wakilkan satu elemen pada structural members ataupun machine component tersebut. Okay, sebagai contoh dekat sini kita ambil satu cube, okay, dekat elemen pada komponen tersebut lah, okay, dan diwakilkan dengan Q. Okay, so pada cube ni kita boleh lihat lah ada 3 axis which are X, Y and Z. Okay, so pada keenam permukaan cube ni pun kita boleh wakilkan dengan normal stresses dan shearing stresses. Okay, so contohnya dekat sini kita ada for normal stresses, kita ada sigma X, sigma Y and sigma Z. Okay, and for shearing stresses kita ada tau XY, tau YZ dan juga tau ZX. Okay, diwakilkan pada cube ni lah. Okay, so dekat sini dia bagi note lah, dia kata shearing stress pada axis tau XY sama dengan tau YX dan tau YZ sama dengan tau ZY, okay, and then tau ZX sama dengan tau XZ. Okay, so pada komponen pada axis yang mempunyai huruf yang sama tu lah, okay, so nilai dia adalah sama. Okay, so dia bagi lagi same state of stress is represented by a different set of components if axes are rotated. Okay, so cuba bayangkan sekarang ni original condition lah, okay, gambar yang atas ni. Okay, so bila satu komponen tu dikenakan loading, okay, so dia punya permukaan ataupun komponen tersebut dia akan berlakunya deformation, okay, perubahan. So bila berlakunya perubahan, ini yang kita nampak lah, okay, macam gambar kat bawah ni, okay, daripada original state of stress, okay, dia akan bergeraklah ataupun berpusing pada sudut yang tertentu lah, okay, which is daripada kita ada X, Y dan Z original, okay, dia akan berubah kepada X prime, Y prime dan Z prime. Okay, seterusnya kita daripada analisis kita ni, okay, kita nak cari bila berlakunya perubahan tu macam mana keadaan stres yang baru pula. Okay, so sekarang ni kita ada contoh macam kita ambil daripada cube tadi, okay, general state of stress tadi kita ada komponen yang seperti yang ditunjukkan. Okay, kita boleh leraikan dia ataupun kita boleh fokus kepada plane stress lah. Okay, plane stress ni maksudnya plane tu satah kan. So kita kalau tengok dekat sini kita ada sigma Y dan sigma X. So maksudnya apa maksud dia? So maksudnya boleh fikir sikit lah kan. Maksudnya kita boleh tahu yang sigma Z adalah 0. Okay, so kita mengambil kira hanya sigma Y, sigma X lah. Okay, so bila kita ada dua axis, okay, so shearing stresses yang terlibat adalah tau XY dan tau YX sahajalah. Okay, so bila kita ambil plane stress which is satu satah saja daripada cube ni, okay, so kita boleh transfer kepada plane stress in 2D view. Okay, so ini cara kita lukis dia lah. Okay, plane stress is defined as a state of stress in which the normal stress to XY plane and shear stresses tau XZ, tau YZ and sigma Z is assumed to be 0. So macam saya cakap tadi, kita punya Z axis tu is equal to 0. So kita hanya ambil satu satah which is pada paksi X dan Y. Okay, so next is kita tengoklah dekat sini.
sama juga yang macam saya terangkan tadi. Okey, sigma Z, tau ZX dan tau ZY equal to 0. Okey, so dia bagi contoh. Contohnya gambar kedua dan ketiga ni. Okey, state of plane stress occurs in a thin plate subjected to forces acting in the mid plane of the plate. Okay, so contohnya dekat satu plate. Okay, so kita ambil komponen yang dekat tengah ni, and then ada beberapa loading lah yang bertindak pada plate tu. So macam mana kita nak analyse dia punya deformation of the plate ni nanti. Okay, ataupun satu lagi dia bagi contoh yang bawah ni. So kalau kita tengok dalam torsion kan, banyak contoh seperti gambar yang bawah ni sekali. So bila dikenakan torsion pada hujung bar ni, okay, so apa deformation yang akan berlaku pada permukaan structural member ni lah. Okay, so itu yang kita nak cari. Okay, so dia bagi dekat sini, okay, transformation of plane stress. Okay, so maksudnya kita boleh kita boleh wakilkan ke dalam bentuk yang inilah. Okay, so maksudnya dekat sini, okay, dalam bentuk yang ini. Okay, so sekarang ni kita tengok ini adalah maksudnya dia nak tunjukkan arah yang mana positif, arah yang mana negatif kan. Okay, so kalau kita tengok here we have sigma X lah dekat sini. Okay, yang atas ni sigma Y. Okay, yang 45 degree ni adalah tau X, Y. So diberi, okay, kalau contohnya sigma X ni dia ke kanan kan, and then dia ada satu lagi lah yang ke kiri, which is intention, dia adalah positif lah. So sigma X ni sekarang ni dalam gambar yang pertama ni, ia adalah positif. Okay, so sigma Y ni pun bila dia tension lah, maksudnya anak panah dia keluar kan, itu pun adalah sebagai positif. Dan tau XY ni bila dia arah macam ni lah. Okay, kita boleh tengok ni dikira sebagai positif juga. Okay, so ni maksudnya dalam elemen yang ditunjukkan dalam gambar pertama ni semua adalah positif. Okay, so kalau dalam gambar kedua ni pula, apa yang kita boleh tentukan, okay, apa yang kita boleh determine. Okay, so 63 megapascal ni sigma X itu adalah tension kan, so ia adalah positif lah. Okay, so untuk 42 megapascal ni, okay, ini adalah sigma Y. So dia kalau ikut anak panah ni dia ke dalam lah, menekan kepada segi empat ni. So ia adalah compression kan, compression stress. Okay, so it is negative. And then kita tengok juga untuk tau XY. Okay, tau XY macam ni, so dia adalah positif. Okay, so gambar yang seterusnya, gambar yang ketiga ni, okay, ni just maksudnya exercise lah, ataupun cara kita nak kenal pastilah positif ke negatif ke untuk sigma X, sigma Y dan tau XY. Okay, so 25 megapascal ni dia tension, so this is positive. Okay, sigma X dia positif. Okay, sigma Y pun dia tension kan, so dia positif. And then tau XY, okay, so dia opposite, berlawan arah lah anak panah dia, ini adalah negatif. Okay, so negatif tau XY, so nilai dia adalah negatif lah dekat situ. Okay, so yang untuk gambar yang saya bulatkan ni, okay, so kita boleh try lah, okay, boleh try sendirilah, okay, which one is positive, which one is negative. Okay, okay, and then gambar yang dekat bawah ni, ini yang kita nak cari lah. What if the orientation of element changes? Okay, how to obtain the components of stress in different orientation. So maksudnya bila stress tu dia dikenakan load, okay, dia deform. So maksudnya bila dia deform, dia akan ada set stresses yang baru lah. Okay, sigma X prime, sigma Y prime dan tau X prime Y prime. Okay, so kita boleh, ada kat sini kita boleh cari juga. Okay, kita boleh tahulah, maksudnya because ada angle dekat sini kan. So bila contohnya lah angle tu 20 degree, okay, berapa stress yang baru yang kita boleh dapat lah. Okay, so ini pun ini teori lah. Okay, masih lagi dalam teori.
Okay, so ni macam agak complicated sikit lah. Okay, so untuk transformation of plane stress ni, apa yang penting adalah okay, equation yang dekat bawah ni je sebenarnya. Okay, so equation yang dekat bawah ni yang paling penting lah. Sebenarnya kita boleh buktikan equation dekat bawah ni macam mana kita nak boleh dapatkan sigma x yang baru, sigma y yang baru dan tau xy yang baru. Okay, melalui from here. Okay, melalui teori yang ni lah. Okay, tak apa ni kalau nak tunjukkan mungkin dalam 1-2 jam juga kot ambil masa. Okay, alright. So bila kita apa yang penting dalam ni, kita hanya menggunakan equation yang diberi ni untuk kita cari sigma x prime, sigma y prime dan tau x prime, y prime. Okay, the equation may be written to yield. Okay, inilah yang paling pentingnya. Okay, so untuk principal stresses, okay, sebenarnya untuk kita principal stresses ni dia merangkumi sigma x dan sigma y lah. Okay, sigma x dan sigma y kita. Okay, so sebenarnya sigma x dan sigma y ni dengan shearing stresses kita lah tau xy, kita boleh wakilkan dengan satu circle lah. Okay, kalau pernah dengar kita boleh sebenarnya wakilkan ke dalam Mohr circle. Okay, so tapi apa yang setakat ni lah untuk chapter ni, untuk permulaan ni kita hanya belajar bagaimana nak apply equation sajalah. Okay, so diberi kat sini untuk principal stresses for sigma x and sigma y. Okay, kita ada sigma average, sigma x tambah sigma y per 2. Okay, and then R ni adalah dia punya radius of the circle ni lah. Okay, dengan equation yang diberi ni lah. Okay, so seterusnya untuk principal stresses occur on the principal planes of stress with zero shearing stress. So maksudnya daripada circle ni, sebenarnya apa yang kita nak tahu adalah kalau tengok x axis dia adalah tau xy dan y axis dia adalah tau xy dan x axis dia adalah sigma x prime kan. So untuk sigma x prime ni, kita boleh tahu nilai maksimum which is at A dan nilai minimum which is at B. So daripada circle ni sebenarnya kita boleh tahulah, kalau kita boleh buat circle tu memang kita boleh tengok je circle and then kita boleh ambil nilai. Kita dah tahu nilai maksimum dan nilai minimum untuk principal stresses. Tapi kalau kita tak ada circle ni, kita boleh menggunakan equation yang ni. So sigma max plus ataupun sigma min equal to sigma x tambah sigma y per 2. Plus minus dengan yang inilah equation yang ini. So untuk bila kita dah tahu, kita boleh tahulah maksudnya principal stresses maximum dan minimum. So kita boleh tahu juga berapa dia punya orientation ni. So orientation maksudnya dia punya pergerakan pergerakan elemen ni tadilah. Persegi ni tadi. Berapa degree yang dia bergerak tu supaya dia dapat sigma maksimum dan sigma minimum kita. So dengan equation yang ini, tan 2 theta p equal to 2 tau xy per dengan sigma x tolak sigma y. So dekat sini kita boleh tahulah berapa degree, berapa angle dia. Bila orientation ataupun deformation tu berlaku. Defines two angles separated by 90 degree lah. So yang seterusnya, yang tadi principal stresses. Sekarang ni kita nak cari shearing stress pula. Maximum shearing stress. Kan kalau ikutkan dalam kita punya elemen tadi, kita ada apa? Kita ada sigma x, sigma x lah, and then kita ada sigma y, these are principal stresses, sigma y,
And then kita ada lagi satu elemen adalah apa tadi? Tau XY. So tau XY ni pun bila sigma X dengan sigma Y ni dia bergerak, okay, tau XY pun berubah jugalah, okay, bergerak jugalah. Okay, so dekat sini kita nak kira, okay, untuk maximum shearing stress ni kita nak tahu juga perubahan untuk shearing stress tadi lah, tau XY. Okay, so diberi, okay, kalau dalam gambar, dalam bulatan kita ni, okay, dalam Mohs circle ni kita boleh at a glance kita boleh tahulah, okay, maximum shearing stress kita adalah D dan kita punya minimum shearing stress kita adalah at E ni lah. Okay, ni kalau kita ada circle ni lah. Okay, tapi dengan menggunakan equation pun kita boleh cari benda yang sama. Okay, so untuk tahu maximum, which is kalau tengok dekat sini, R ni adalah dia punya radius kan. Okay, so dengan equation yang diberi ni lah kita boleh tahu tahu maksimum kita, which is D ni lah, dekat D ni, dekat D point. Okay, so seterusnya berapa pula orientation dia? Okay, so diberi tan 2 theta S, okay, equal to minus, okay, sigma X tolak sigma Y per 2 tau XY. Okay, so defines two angles separated by 90 degree and offset from theta P by 45 degree. So apa yang dimaksudkan dengan 90 degree dan 45 degree ni? Okay, so 90 degree tu adalah axis dia ni, okay, tapi sebenarnya kalau dikira daripada theta P, theta S ni adalah 45 degree daripada theta P tu lah. Okay, so untuk sigma prime ni kita boleh tahu dia punya sigma average lah, which is sigma X plus sigma Y per 2. Okay, tu je dulu setakat ni. Nanti saya sambung dengan example yang seterusnya. Terima kasih.